Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada My 360 Studio, and saya akan membentangkan tentang beberapa petua hidup Komsas tingkatan 5. Pertama sekali, isi kandungannya yang pertama adalah gurindam, kedua maksud, tema, persoalan, bentuk, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Gurindam beberapa petua hidup yang penulisnya adalah Zakbar. Merangkap pertama adalah fikir dan kata. Kurang fikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Fikir dahulu sebelum berkata supaya terelak silang sengketa. Perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upas. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Silang sengketa. Siapa menggemari silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita. Silang selisih jangan dicari, jika tersua janganlah lari. Ilmu, jikalau ilmu tiada sempurna, tiada berapa ia berguna. Ilmu kepandaian boleh dikejar, asal mahu rajin belajar. Dunia pergaulan, dunia ini taman pergaulan, hendaklah pilih sahabat dan taulan. Manusia dikenal sifat budinya, dengan dilihat siapa kawannya. Burung yang sama corak dan bulu, selalu sekumpul ke hilir ke hulu. Sifat-sifat yang baik, jikalau kamu bersifat budiman, dipandang sebagai bonda di taman. Jikalau kamu bersifat dermawan, segala orang dapat kau tawan. Jikalau kau bersifat pemurah, segala manusia datang menyerah. Perbuatan yang baik, barang siapa berbuat jasa, mulia namanya segenap masa. Menolong sesama wajib dan perlu, tetapi tolonglah dirimu dahulu. Sifat-sifat yang jahat, telunjuk lurus, kelengking berkait, hati sesama menjadi pahit. Barang siapa berbuat khianat, Tuhan kelak memberi laknat. Ditulis oleh Kalum Bunga Zakbar pada tahun 2008, Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang kedua adalah makna. Makna daripada rangkap pertama adalah orang yang kurang berfikir dan belajar, hidupnya akan tersasar atau mengakibatkan mereka salah langkah. Makna rangkap yang kedua adalah sesiapa yang bercakap kurang sopan dan biadab akan mengalami bencana. Dan makna yang rangkap yang ketiga adalah sesiapa yang suka bergaduh sesama sendiri, hidupnya akan diselubungi kesedihan. Makna rangkap yang keempat adalah sekiranya mempelajari ilmu separuh jalan atau tidak selesai, tidak akan berguna dalam kehidupan. Rangkap yang kelima, ilmu pengetahuan boleh diperolehi sekiranya belajar dengan tekun. Rangkap yang keenam, dunia merupakan tempat untuk bergaul dan berinteraksi serta mencari rakan yang sesuai. Makna rangkap yang ketujuh adalah sesiapa yang melakukan kebaikan, namanya akan disanjung sepanjang zaman. Dan rangkap yang ke-8, orang yang menganiai orang lain akan dimukai oleh Tuhan. Manakala tema bagi gurindam beberapa petua hidup ini adalah ianya bertemakan nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan kita, iaitu pegangan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nilai-nilai murni yang positif ini serta yang boleh diamalkan ini adalah niscaya dapat melahirkan insan yang bersahsiah dan berdisiplin, insya-Allah. Dan persoalan bagi gurindam beberapa petua hidup ini adalah ada 7. Yang pertama, kegigihan dalam membudayakan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian manusia. Yang kedua, kesungguhan dalam mengamalkan nilai-nilai murni. Yang ketiga, rasional dalam membuat sebarang tindakan. Yang keempat, ketekunan dalam menuntut ilmu. Yang kelima, sanjungan masyarakat terhadap orang yang berjasa dan berhati mulia. Yang keenam, kerjasama dan budaya tolong-menolong sesama manusia. Yang ketujuh, keadilan Tuhan terhadap setiap tindak tanduk manusia. Bentuk gaya bahasa ini adalah ada 6. Yang pertama, gurindam beberapa petua hidup ialah puisi yang terikat, yang tidak bebas. Yang kedua adalah gurindam ini terdiri daripada 18 rangkap. Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama, iaitu 2 baris serangkap. Baris pertama ialah syarat dan baris kedua ialah jawab. Yang keempat, bilangan kata dalam setiap baris hampir sama, iaitu antara 3 hingga 6 patah perkataan dalam sebaris.
Yang kelima, bilangan suku kata dalam setiap baris terdiri daripada 9 hingga 12 suku kata. Yang keenam, rima akhir gurinam ialah huruf AA. Dan gaya bahasa bagi beberapa petua hidup ini adalah antara unsur gaya bahasa yang terdapat dalam gurinam ini adalah kata arkaik, maksudnya kata klasik, contohnya upas, kata pinjaman bahasa Arab, contohnya khianat ataupun laknat. Yang ketiga, perulangan atau repetisi, contohnya kurang fikir, kurang siasat. Yang keempat adalah peribahasa, contohnya telunjuk, lurus, kelengkeng, berkait. Yang kelima adalah simile, contohnya ibarat, beringin, racun dan upas. Kemudian metafora. Metafora ialah contohnya mulut, tajam dan kasar, taman pergaulan. Dan yang terakhir adalah inversi, contohnya tentu dirimu kelak tersesat. Okey, yang kedua, antara unsur keindahan bunyi yang digunakan termasuklah yang pertama, asonansi, contohnya perulangan vokal A, perkataan tajam jika dilepas. Dalam contoh ini terdapat pengulangan bunyi vokal A sebanyak 7 kali. Yang kedua, perulangan vokal I, manusia dikenal sifat budinya. Dalam contoh ini terdapat perulangan bunyi vokal I sebanyak 4 kali. Yang kedua adalah aliterasi, contohnya perulangan konsonan S supaya terelak silang sengketa. Dalam contoh ini terdapat perulangan bunyi konsonan S sebanyak 2 kali. Yang kedua adalah perulangan konsonan T, tetapi tolonglah dirimu dahulu. Dalam contoh ini terdapat perulangan bunyi konsonan T sebanyak 2 kali. Nilai yang terdapat dalam gurinam ini adalah nilai kebijaksanaan. Contohnya, kita perlu berbijak dalam memilih sahabat dan taulan di dunia yang diibaratkan sebagai sebuah taman pergaulan. Yang kedua adalah nilai rasional. Contohnya, kita dinasihatkan agar berfikir dahulu sebelum berkata-kata untuk mengelakkan sebarang salah faham dan sengketa sesama manusia. Yang ketiga adalah nilai kesopanan. Contohnya, kita dituntut agar menjaga tutur kata supaya tidak menggores hati orang lain. Yang keempat adalah nilai kerajinan. Contohnya, kita dinasihatkan agar rajin belajar untuk menambah ilmu dan kemahiran. Yang kelima, nilai mengenang jasa. Contohnya, seseorang yang berjasa akan dikenang sepanjang masa. Yang keenam adalah nilai kerjasama. Contohnya, sifat suka membantu dan menolong sesama insan perlu diamalkan. Yang ketujuh, nilai baik hati. Contohnya, kita dituntut agar sentiasa budi sesama manusia. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah nilai setia kawan. Contohnya, seseorang sahabat yang baik akan sentiasa mendorong rakannya ke arah kebaikan. Yang terakhir adalah pengajaran. Kita hendaklah berfikir secara rasional dan mendalam terlebih dulu sebelum menuturkan kata-kata untuk mengelakkan salah faham antara manusia. Dan kita mestilah bijak memilih sahabat yang dapat memimpin kita ke jalan yang lurus dan benar. Kita juga perlu menjaga tutur kata apabila berbicara dengan orang lain untuk mengelakkan sengketa. Dan kita juga mestilah rajin belajar dengan bersungguh-sungguh untuk menambahkan pengetahuan. Janganlah kita sekali mengandu domba dan membuat fitnah sehingga boleh menjejaskan hubungan baik antara manusia. Dan janganlah juga kita berlebihan menolong orang lain sedangkan pada waktu itu kita sendiri yang berada dalam kesusahan. Yang terakhir sekali, kita hendaklah sentiasa berbudi sesama manusia agar sampai bila-bila kita akan dikenang orang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini saja. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.